Okey. Assalamualaikum, selamat malam. Okey kawan-kawan, kita ada discussion sikit pasal design mix concrete untuk lab C1 dan C2. Tapi untuk C1 macam yang Dr. Abdullah briefing tadi, dia minta kita design normal mix dulu untuk grade 40. Mengikut apa yang design requirement yang diberikan oleh Dr. Abdullah dalam e-learning. So apa yang kita tengok daripada, boleh siapa-siapa share screen dulu untuk design requirement. Design requirement tu pada Lee, Nick ke Azwan, Azwan ke Bob ke? Okay, sekejap saya boleh share. Azri boleh share tengok Azri. Dia punya design lah. Ya betul. Mana? Okay, yang ni lah kita punya design requirement. Okey, kita group 28. Okay, kita tengok apa yang dibagi. Concrete strength untuk 28 hari. Cost aggregate, slump punya range, dan fine aggregate for passing 600 micron sieve. Mana berapa persen yang kita akan sieve, yang kita sieve, yang kita dapat lah. Okey, untuk group kita, okey, dia punya concrete strength dia bagi 40. Dia punya size aggregate 10 mm. Slump test range 60 hingga 180. Dan kita punya sieve analisis ni yang 600 micron 50%. Ni lah semua data-data yang kita ada. So untuk hostly mungkin kita kena design concrete OPC dulu lah sebelum kita buat mix design. Betul tak? Macam mana Di? Macam mana jadi? Kalau ikut apa yang saya faham daripada penerangan Dr. Abdullah tadi, so dia nak kita design based on ni requirement table ni lah. Pertama sekali kita grade 40. So kita punya aggregate size maximum 10 mm. Kita punya slump range 60 mm sampai 180 mm. So untuk fine aggregate, dia punya tahap passing dia 50%. So dia punya tahap kehalusan dia tu 50% lah. Dia punya tahap kehalusan tu. Okey. Kalau saya rasa kita akan design standard apa yang Batchy Plan buat. Biasa diorang akan buat ceramic untuk 1 meter cube design lah. So nanti kita akan produce berapa kg aggregate, berapa kg fine fine cost, lepas tu berapa kg cement, ada berapa liter water untuk dapatkan design mix grade 40 for normal design mix sebelum kita masuk elementary mix untuk grade 40 sewerage pipeline. So apa yang saya faham daripada untuk biasa requirement untuk sewerage pipeline, salah satunya dia nak water tightness lah, sebab benda tu dia untuk kegunaan sewerage pipeline ni dia akan transport kita punya waste daripada property pergi pada sewerage treatment plant lah. So besok so itu yang apa yang saya faham lebih kurang, itu yang saya sharing lah untuk kawan-kawan. Ada apa-apa pertambahan untuk kita bincang dekat sini sebelum kita present esok? Okay, kalau ikut pengalaman Cik Adi, okay, yang kerja apa ni dekat site apa yang kebiasaan yang kita pakai untuk kalau untuk macam sewerage pipeline.
Design macam mana? Untuk sewerage pipeline ni macam saya cakap tadi dia Pengalaman lah. Pengalaman saya tak pernah design sebenarnya untuk sewerage pipeline ni, tapi dia punya konkrit tu mesti nak yang apa nama, masa kita buat dia tu dia nak yang dia punya selang mesti tinggi lah untuk workability dia. So kita punya bila workability tinggi, dia punya compaction pun akan cantik. So bila compaction cantik, dia punya permeability tu akan tinggi lah. So permeability ni macam untuk penetration, water penetration ataupun sama ada inside atau outside, dia tak boleh tembus. Tu ya apa yang saya faham lah untuk permeability punya. Apa lagi ya? So untuk jenis swimming kita akan pakai OPC. So untuk normal mic lah kita akan pakai OPC dulu. Tapi bila untuk buat prior to the sewerage pipeline pipe tu, konkrit tu, kita kena ada admixture lah untuk campur macam waterproofing ke apa benda something lah yang bagi pada water tightness. Satu lebih kurang lah apa yang saya boleh sharing sikit. Okay lah. Ada nak share apa-apa? Itulah ada Ya. Okey, ini saya boleh sambung. Daripada grade 40 apa? Yang 40 strength tu kiranya dah kuat dah ni, sebab tengok dalam rujukan yang apa lecturer bagi ni pun dia bagi sini 40, min strength dia tu paling tinggi lah. Yalah. Okey. Untuk requirement strength tu kira okey lah 40. Okey ni, apa dia ni? Okey, untuk design concrete mix ni kita dah ada guideline daripada apa ni buku concrete mix design ni. Okey, kita ada punya flowchart lah. Okey, kita tengok by stage lah. Okey, apa yang kita perlu tahu, maknanya kita perlu tahu apa karakteristik strength untuk kita punya design ni lah. Tapi yang kita dah tahu, kita dah ambil 40 sebagai kita punya design, 40. Okey, seterusnya kita akan tengok apa tu figure 3. Okey, setakat ni yang lecturer bagi kat kita grade 40 dan dia punya free water cement ratio ni adalah 0.5. Maknanya kita punya ni, alamak, apa ni kita punya ni Kelihatan sini lah. Ni figure 4. Ke atas. Oh, figure 3 figure 3. Okey, figure 3 kita 40, kita punya standard deviation kita adalah 8. Okey. 8. Table 2. Okey. Mana table 2? Table 2 mana? Ni lah. Table 2 ni. Ni table 3. Table 2. Starting line using data from table 2. Tu yang kat bawah tadi. Yang ni. Yang ni ah? Yang ni. Ni. Dia tu dia. Okey. Okey, kita alamak. Saya jadi ni. Tekan balik. Undo tadi, undo. Okey, yang kita bagi, okey, kita punya aggregate adalah crushed kan. Maknanya untuk 28 hari mungkin kita ambil yang ni lah 49. Saya tengok dalam lecturer punya slide.
memang kita ambil 49 kot. Okey, ini Betul. compressive strength. Betul tak? Dia untuk maksimum dia untuk Hmm. 28 hari lah. Ah, Kalau tak silap Plus betul. Kayaknya 28 hari itu maksimum betul lah. dia, kalau tak silap ni 28 hari ni kalau ikut yang apa yang kita belajar semester 1, konkrit dia akan fully strength 28 hari. So dia punya chemical dalam tu, reaction chemical tu dia dia dah complete lah. yes, 28 hari tu dia akan complete dia punya reaction dia. 28 hari tu. Betul. Okey. Okey, semen content, free water content, free water and semen ratio. Free water content. Okey, kita balik kepada ni balik. Aku buat apa? Aku buat 19. Yang ni. Okey, standard deviation kita dah tahu. Standard deviation kita berapa lah? 0.5 lah. 8. Okey, standard deviation kita 8 lah. Cuma sekarang ni untuk cari margin C2, margin. Oh, ni dah mix parameter kan. Figure 3. Figure 3. Standard deviation. Stop dulu ni.